apabila berlakunya ataupun apabila tibanya bulan Ramadan, maka depan kita ni, dalam masyarakat kita ni, kita boleh tengok ada 3 kelompok. Ada 3 jenis manusia. Ada 3 PA perangai manusia apabila tibanya bulan Ramadan. Yang pertama, satu kelompok yang dia rasa sukacita, dia rasa gembira, dia rasa seronok, dia rasa Allah rindunya nak masuk bulan Ramadan, rindunya nak puasa, rindunya nak buat amal ibadat dalam bulan Ramadan, tak sabar-sabar untuk berada dalam madrasah Ramadan. Tu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, kelompok yang biasa-biasa. Hari Isnin ni puasa, puasa lah kita. Boleh berlaku. Puasa pun tak apa, tak puasa pun tak apa. Tapi tak boleh lah tak puasanya, moga wajib. Tapi bagi dia tak apalah. 1 Ramadan kita puasa lah. 2 Ramadan, 3 Ramadan. Maknanya kita ikut orang panggil perjalanan bulan. Puasa, raya gitulah. Ni jenis yang kedua. Jenis yang ketiga ni, wal'iyadzubillahi min zalik ni, dia rasa serabut. Dia rasa serabut, dia rasa bosan, dia rasa orang panggil saru. Kelantan panggil saru. Sebab apa? Sebab pagi-pagi kedai kopi tutup. Roti canai tak ada, teh tarik tak ada, parlimen kedai kopi tak ada belakang, sunyi. Duk tengok kursi meja. Tak boleh nak nakir, tak boleh nak macam-macam lah. Lepas tu pula kalau dia jenis kerja berat, panas. Kerja kapung kau, kerja berapa, letih we nak buat kerja. Akhir sekali perjalanan kehidupan sehari dia tu terbantu. Maka dia kata, tak sedap we kalau puasa. 3 jenis orang yang ada depan kita. Dan insya-Allah hamba yakin malam ni hok ada ni, kita tak ada nombor 2, tak ada nombor 3. Kita duduk nombor 1. Kalau ada nombor 2, nombor 3, hamba minta klik. Hamba minta klik. Maknanya tak ada hok nombor 2, nombor 3 ni tak ada. Hamba yakin ada ni nombor 1. Bila kita duduk di nombor 1 ni, maka kita kena ada persiapan. Kita kena ada barang untuk kita masuk dalam bulan Ramadan. Ibarat kata, Kak, kalau dulu sebelum PKP tak boleh nak retah negeri ni, rata-rata kita jalan. Pas Kuala Lumpur, pas Johor Bahru, mana nak pergi Johor Bahru, nak pergi KL ni, kita cek kereta kita. Ada kedok selendar, ada kedok minyak. Lepas tu rumah kita pula kita tutup dengan rapat, tutup aircon, tutup batu, tutup gani, pitih pula kita cadang. Banyak perkara kita buat persiapan untuk kita musafir. Maka begitu juga dengan Ramadan ni, kita kena ada persiapan. Persiapan ni bukan persiapan yang mudah-mudah, tapi persiapan yang rapi, persiapan yang lengkap. Kerana kita nak musafir ni bukan sehari 2, tapi 30 hari. 30 hari kita nak musafir dalam Ramadan. Maka beberapa persiapan-persiapan yang kok mana-mana pun kita kena ambil. Kita kena buat. Kalau kita nak biar Ramadan kita ni buah hati, biar Ramadan kita ni Ramadan yang terbaik. Kalau kita mati pun lepas pada ni tak apalah. Sepanjang hidup aku ni, tahun ni lah puasa yang terbaik sekali. Sebab apa? Sebab kita telah melakukan persiapan-persiapan yang lengkap sebelum kita masuk ke dalam madrasah Ramadan. Yang pertama dia panggil isti'dadul ma'nawi. Isti'dadul ma'nawi katanya orang Arab. Maknanya apa? Persiapan daripada sudut spiritual. Orang panggil persiapan daripada sudut dalaman kita. Maknanya nak sebelum masuk 1 Ramadan ni, kita kena buai penyakit hati. Bukan sakit jatuh, dak. Buai penyakit hati. Bongkok, sombong, suuzon, bersangka buruk, mengopak, balong ngaweh, berapa macam-macam tu kita kena settle.
dari diri kita, dia juga hati kita. Kita kena ibarat kata satu Ramadan ni kita pakai baju bersih, baju putih, kain putih. Bila kita masuk dalam keadaan kita ni bersih, maka nak buat go tu, nak buat go ni, nak buat amal ibadat tu, kita rasa ringan tangan. Hak tu berat tu apa? Sebab kain kita itu lega. Tak boleh nak masuk tu. Tak boleh nak teruk dah. Sebab apa? Itu lega tu. Orang panggil hati itu. Tak boleh. Orang panggil tak boleh nak masuk tu. Sebab tu Imam Syafi'i dia pernah, orang panggil Imam Syafi'i ni selain pada kitab-kitab fiqh, dia ada satu kitab nama dia Diwan, himpunan syair-syair Imam Syafi'i. Banyak-banyak syair hak Imam Syafi'i tulis. Ada satu syair hak dia mengadu kepada tok guru dia yang bernama Waqi'. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Syakautu ila Waqi', aku mengadu kepada tok guru aku yang bernama Waqi'. Alhamdulillah, Imam Syafi'i mati di Mesir. Dia juga tok guru dia pun mati di Mesir. Dia kami hok belajar di Mesir ni, kami sempat ziarah kubur dan berdoalah untuk mengambil keberkatan. Dia mengadu ke tok guru dia, tok guru aku ni su'a hifzi. Aku ni payah nak ingat. Kita jangan buat nilai payah ingat Imam Syafi'i ni dengan kita. Payah ingat Imam Syafi'i ni umur 10 tahun 30 juzuk Quran dia ingat. Imam Syafi'i ni cuba ngaku dia tak ingat juga. Tak boleh. Imam Syafi'i hok tak ingat dia tu 10 tahun dia ngapa Quran dah. Bukan surah lazim ni. 30 juzuk Quran. Start daripada Al-Fatihah sampai la qul a'udzu birabbin. Umur dia 10 tahun. Kalau ambo dulu gak 10 tahun ni gak tak tahu satu. Tak tahu satu. Jadi umur Imam Syafi'i 10 tahun ni dia sudah ingat Quran 10, orang panggil satu orang panggil sebutir Quran. Dia berasa tak ingat. Dia kata, wahai tok guru aku ni susah ingat. Maka tok guru dia kata, wa akhbarani, dia kata fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Tok guru dia kata, wahai Imam Syafi'i, mu kena tinggal maksiat. Imam Syafi'i buat maksiat ke? Tak. Imam Syafi'i ni buat maksiat supaya kita juga. Jangan lagu tu. Nak ayat tok guru dia kata, mu nak biar mudah ngapa, mudah ingat, mudah orang panggil baca Quran, mu kena tinggal maksiat. Katanya nasihat Imam tok guru Imam Syafi'i. Wa akhbarani bi annal ilma nur. Sesungguhnya ilmu ni adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dia cahaya ni tak akan masuk ke dalam hati orang yang melakukan maksiat. Dah hitam lega. Semaya pun jadi malah, nak baca Quran pun malah. Malah sebab apa? Sebab hati ni kotor. Maka nak masuk dalam satu Ramadan ni, madrasah Ramadan ni, kuk mana-mana pun kita kena bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita. Bagaimana cara dia? Wa tubu ilallahi jami'a. Kena bertaubat. Kena istighfar, kena minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara dia? Kena bertaubat. Bukan taubat ulu kapak ni. Taubat buat. Buat acak dah taubat, tapi acak juga buat. Jadi Imam Nawawi rahimahullah dia ajar kita. Kalau kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin, dia ada bab taubah, dia ajar cara nak bertaubat kepada Allah. Dia ada 3 langkah. 3 langkah ni bukan langkah pilihan. Kena turut belakang. Pertama, kena berhenti daripada melakukan maksiat. Tak kira lah maksiat gapo, kita tahu gapo kita buat. Kalau kita tahu benda tu maksiat, maka kita kena berhenti daripada melakukan maksiat. Yang kedua, kena mari rasa nyesal. Allah, tak kena aku buat lagu ni. Berhenti saja, tapi kalau tak mari rasa menyesal, dia buat pula. Dia kena nyesal, dia kena berhenti, lepas tu dia mari rasa nyesal. Tak kena aku duk semaya lewat.
Aku tinggal semaya time malah aku mau tak semaya, tak kena. Mari rasa menyesal. Yang ketiga, dia tak ulangi dah kesalahan tadi. Tiga perkara tadi. Dia berhenti, dia menyesal, lepas tu dia tak ulang dah. Tak buat dah kesalahan tadi. Hak tu tiga step, tiga peringkat hak kita kena buat. Imam Nawawi tambah lagi. Kalau kita ada dosa dengan manusia. Contoh, hamba ada dosa dengan sahabat hamba, Ustaz Firdaus. Jadi Imam Nawawi kata, mu kena pergi minta maaf dengan dia. Minta maaf dengan Allah Ta'ala, jalan dah. Tapi kalau dosa dengan manusia, kena pergi minta maaf. Contoh dia kata, kalau kita curi selipar dia, kena atas kelik. Ustaz Firdaus, hamba ni nak atas mula selipar ni. Kena atas. Kalau kita curi duit dia, kita kena atas balik duit dia. Kalau kita mengupak ke dia, kita kena pergi minta maaf dengan dia. Kalau kita kata uduh ke dia, kita kena pergi minta maaf dengan dia. Ambo ni nak jumpa dengan entah ni, ambo nak minta maaf. Bapa, tak apalah, maaflah kerana tak jadi. Tolong maaf. Bapa, tolonglah. Tak boleh. Dia kena royak ambo mari minta maaf sebabnya gini. Okey, ambo maaf kau demo. Susah weh. Susah nak boleh kau puasa ni. Hak Allah Taala kata la'allakum tattaqun ni, bukan mudah. Jadi 4 perkara lah tadi. Berhenti, lepas tu menyesal, yang ketiga tak akan buat balik, yang keempat kalau ada dosa dengan manusia kena pergi minta maaf. Tu orang panggil persiapan yang pertama, dia panggil al-isti'dadul maknawi. Yang kedua, dia panggil isti'dadul fikri. Isti'dadul fikri ni persiapan daripada sudut fikiran kita, otak kita. Maksud dia apa? Kita kena panah balik berkaitan dengan hukum hakam fiqh. Hukum fiqh puasa. Syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, perkara-perkara makruh, perkara-perkara haram, perkara-perkara yang membatalkan puasa ni kena ada dalam kepala otak kita. Tak suruh ngapa. Cuma kalau berlaku gapo-gapo ketika mana kita puasa, kita tahu, batal ni. Hak tasihnya amalan-amalan hak kita buat sebelum pada ni, ya itu lagi duk buat. Baru tahu batal puasa kita. Letih. Letih kita puasa ya gitu duk main botu. Tiba-tiba ngaji malam ni batal, tak ada apa dah. Kena qada balik bayar video kat cupuk-cupuk. Ni benda ni kita rasa tak penting, tapi hakikatnya ianya perkara yang sangat penting. Sebab apa? Sebab apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang orang panggil membatalkan puasa, kita kata, hamba tak tahu ustaz. Hamba tak tahu. Okey, tak tahu ni, kalau kita ngaji dalam kitab fiqh, dia tak tahu ni, orang Arab dia panggil jahil. Jahil dalam kitab fiqh ni kerana 2 perkara je. Hamba pergi mana-mana, hamba royak. Biar kita jelas. Hamba tak tahu semata. Bapa buat lagu ni? Tak tahu. Bapa makan nasi dalam puasa ni? Tak tahu. Tak tahu dia ni kerana 2 perkara. Ulama fiqh kata yang pertama, baru peluk agama Islam. Dia peluk Islam hari ni, esok lusa puasa. Dia makan pun sekala. Padahlah aku bawa masuk Islam. Tak apa. Orang panggil agama, maafkan dia. Islam, maafkan dia. Tak apa. Sebab dia baru peluk agama Islam. Yang kedua, ba'idun anil ulama. Duk jauh daripada ulama. Jauh daripada ulama ni, dalam kitab fiqh kata, tak ada masjid, tak ada surah, tak dengar orang bel, tak ada orang mengajar. Tak ada ke satu. Cokor-cokor dia. Kelantan ada ke lagu tu? Ada ke Kelantan? Sehingga ayah hamba royak Kelantan ni tak ada orang jahil. Bapa? Radio ada, masjid mesti ada masjid dia. Ada masjid, ada surah, ada orang mengajar. Tapi dia kata tak tahu juga. Maka kalau dia jawab lagu tu, dia kena qada puasa dia. Kena qada. Bapa kena qada.
dia tak cara. Orang buat kuliah dia tak ada. Orang buat ngajar di masjid dia tak ada. Orang buat program ilmu dia tak ada. Tak ada semua. Tiba-tiba berlaku gapo-gapo, hamba tak tahu. Ingat, jahil ni kerana mu'allam. Yang kedua, dia ni jauh daripada ulama. Mari kapur kita ni telanjang bogel. Tak apa. Dia ni memang tak tahu duduk mana ni. Tak apalah. Kali dia puasa buat berapa pun. Tapi tengok-tengok duduk sekitar ni. Duduk Kota Baru, duduk Tanah Merah. Keliling-keliling masjid. Keliling-keliling orang duduk mengajar. Tapi dia tak cara. Hak ambo royak ni bukan fiqh puasa saja. Semaya pun sama. Bak semaya pun sama. Dia royak tak tahu tu, kena tengok dia duduk mana. Duduk di Kota Baru tak tahu juga. Silapmu lah. Mu tak ngaji, mu tak cara duk sibuk cari piti, cari dunia, sampai ke nak mengaji fardu ain pun tak ada. Ni bab-bab puasa lagu ni kita minta biar kita panah balik. Jadi malam ni nyambo tidak nak kecek bab puasa lah, hukum hakal lah. Nak royak supaya kita ni kena tengok balik syarat-syarat puasa, rukun puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ni benda-benda lagu ni dia bukan pilihan. Biarlah aku tak secara. Tak boleh. Kerana bila kita puasa, kita kena tahu hukum dia batal ke tak? Sah ke tak? Kena tahu benda-benda lagu tu. Kalau tidak, Allah Ta'ala tidak maafkan kita. Allah Ta'ala tidak memberi, orang panggil rukhsah kepada kita. Tu yang kedua. Yang ketiga, dia panggil al-isti'dad. Dia panggil yang ketiga, dia panggil al-isti'dadul jasadi. Isti'dadul jasadi ni iaitu isti'dad daripada sudut tubuh badan kita. Maknanya apa? Kena sihatlah. Makan kena patah, jangan patah jumpa. Patah jumpa kan. Ambo ni patah juga tapi patah jumpa. Otak dia saja. Patah makan kena jaga, tidur kena jaga. Supaya gapo? Supaya bila kita masuk madrasah Ramadan ni, kita boleh melipat kali ganda ke amalan kita. Jangan pula sebelum Ramadan ni kita sihat. Wal'iyadzu billahi min zalik, kita tak cara kau makan, tak cara gapo, masuk satu Ramadan dia eret kaki. Sakitlah, begotulah. Orang lain boleh semaya tarawih, boleh orang panggil tadarus, boleh baca Quran, boleh macam-macam. Tapi disebabkan kita tak jaga kesihatan kita tak jaga orang panggil benda-benda yang berkaitan rapat dengan kita, maka menyebabkan rugi. Kita duduk dalam bulan Ramadan ni rugi. Tak boleh semaya sunat, tak boleh baca Quran, tak boleh gotu, tak boleh apa. Kerana kita tidak jaga kesihatan kita. Sebelum ambo pergi lebih jauh lagi, ambo nak tambah sikit daripada orang panggil tadi al-isti'dadul fikri, iaitu daripada segi hukum. Sebelum ambo terlupa, dalam kitab fiqh juga dia ajar kepada kita, bila sebut bab puasa ni dia ada dua juga. Pertama dia panggil al-muhbitat, yang kedua dia panggil al-mubtilat. Mubtilat ni perkara-perkara yang membatalkan puasa. Minum di siari, makan di siari, gapo lagi? Benda-benda yang membatalkan puasa. Yang kedua dia panggil al-muhbitat. Muhbitat ni perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Kita tak makan, kita tak minum, tapi tak ada pahala puasa kita. Apa? Duk mengopak. Duk kata uduh kok orang. Duduk pelaga orang, duduk orang macam-macam. Benda-benda yang melibatkan penyakit hati, menyebabkan puasa kita ni tak ada pahala. Kita tak makan, tak minum, tapi pahala puasa ni tak ada. Berat ngoti damu ni kata puasa saja, tapi duk popek. Mak kepo. Mak kepo duk kecek benda hok mengaru. Maka orang jenis lagu ni Nabi kata, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atash au kama qala. Berapa ramai di kalangan orang ni, orang Islam ni hok berpuasa, tapi gapo dia boleh? Dua perkara. Al-ju', lapar, wal atash, dan juga dahaga. Puasalah dia, tapi
mulut dia tak jaga, mata dia tidak jaga, telinga dia tidak jaga, anggota tangan kaki tak jaga, maka al-ju' wal 'atash, dia hanya mendapat dahaga dan juga lapar. Wal iyadzu billahi min zalik. Yang keempat, iaitu yang terakhir, kita panggil al-isti'dadul mal. Isti'dadul mal, persiapan daripada sudut duit. Kita kena letak dalam kepala otak kita, bulan Ramadan ni aku nak perhabis piti banyak. Sedang molek seriti mari malam ni kan. Hak mana dalam poket tu jangan ning kan. Kocek dia ada sial dalam poket. Maknanya dalam puasa ni kena perhabis piti. Kerana Ramadan ni bulan infak. Boleh kita bagi derma, boleh kita bagi sumbangan. Kalau kita hak muslimi ni, kita semaya Jumaat sekala-sekala kita wis 10 riyal. Tapi bulan Ramadan kita kena up sikit, builah 50 riyal. Jangan pula bulan Ramadan jadi kurang. Masuk bulan Ramadan aku nak wis riyal. Bulan tak Ramadan wis 10 riyal. Paling kurang. Maknanya infak kita, duit kita tu bila tibanya bulan Ramadan, kita bagi banyak untuk masjid kita ke, untuk surau kita ke, untuk orang buka puasa ke, tak kira dah. Orang minta derma ke gapo, kita kena kumpul banyak duit kita tu untuk kita perhabis ketika mana kita berada dalam bulan Ramadan. Jangan kedeku. Jangan kedeku. Kerana amalan-amalan yang kita buat tadi, pahala dia berlipat kali ganda. Pahala dia banyak. Pahala dia Allah Ta'ala nak tunggu kita buat je. Kalau kita tak buat saja kita. Maka sebab tu isti'dadul mal ini kita kena cedek. Cedek piti. Kalau kita boleh perhabis duit di bazar Ramadan, beli gotu, beli goni, kuih tak pernah ada. Tiba-tiba boleh Ramadan ada. Mana tarikh lahir dia tak ada. Tiba-tiba ada. Surat beranak pun tak ada. Kuih ni kita boleh beli, buka puasa boleh. Tapi alangkah malangnya kalau kita tidak boleh bagi sumbangan dan juga derma untuk orang panggil mereka yang memerlukan. Biasa gak kalau bulan Ramadan gak iftar lah. Iftar ataupun moreh. Kita maik bagi, kita semaya tarawih. Moreh pun dia beri juga, cuma gak kena klik buku lah. Maknanya tak apalah kita ikat siap-siap gak kita pergi ke masjid. Mana-mana kok ni adalah hasil orang panggil duit hak kita sipir untuk kita habiskan ketika mana kita berada di dalam bulan Ramadan. Amo yakin kalau kita buat orang panggil isti'dad tadi, orang panggil isti'dadul maknawi, al-isti'dadul fikri, al-isti'dadul jasadi dan juga al-isti'dadu al-mal, kita buat belaka tadi, insya-Allah Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu di kesempatan yang ada ni, kita kena dia lagi. Hari ni, esok, lusa dia lagi. Untuk kita kemah balik, untuk kita panah balik hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan, yang berkaitan dengan puasa ni, supaya kita berada dalam bulan Ramadan ni, kita tak bimbang. Gapo-gapo pun berlaku, okey, kita boleh, kita tahu halal, kita tahu batal ke, sah ke gapo, ada dah dalam kepala kita. Hak tak sahnya, kita buat tak cara. Kita buat tak cara, kita buat tak ira, maka kita bimbang, pahala puasa kita tak ada, amalan-amalan yang kita buat dalam puasa pun tak ada. Sebab apa? Sebab ketidakcanaan kita terhadap isti'dad, persiapan-persiapan untuk kita melakon masuk di dalam bulan Ramadan. Sebab tu adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapan ini bukannya untuk orang lain tetapi untuk kita sendiri. Persiapan ni bukan untuk orang lain tapi untuk kita. Ambo sendiri pun buat persiapan juga, sahabat-sahabat lain pun buat persiapan juga, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri, supaya Ramadan tadi Ramadan yang bermakna. Ramadan bulan pengampunan, bulan keberkatan, bulan orang panggil itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka ni.
tidak lain tidak bukan akan berlaku apabila kita berada di dalam madrasah Ramadan mengikut kehendak agama, mengikut kehendak syarak, maka kita tak usah bimbang lah. Kita tak usah bimbang, dan kita kena berdoa banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan puasa kita tadi, Allah Ta'ala jadikan sebab, Allah Ta'ala jadikan sebab untuk Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Ini benda yang tidak mustahil. Banyak-banyak amalan-amalan hak kita buat, hak ni lah hak kita puas hati sekali. Puasa tahun ni lah hak kita puas hati sekali. Kalau sebelum ni sempurna dah, maka kita sempurnakan lagi. Kalau sebelum ni ada kurang, kita tambah biar sempurna. Dan kita masih lagi belum terlewat. Banyak lagi masa, banyak lagi orang panggil persiapan-persiapan masa untuk kita ejah supaya puasa kita ni bukannya sebagaimana puasa orang-orang biasa. Amun nak sungguh-sungguh biar hak ada ni, biar pastikan puasa dia ni puasa yang puas hati. Biar nampak orang panggil anak dia tengok, lain ayah puasa tahun ni. Bapa lapor lain ni. Kita royaklah. Kita begini. Maknanya biar ada beza. Puasa orang awam dengan puasa orang ngaji supaya kita ni biar ada beza. Alhamdulillah. Sedang molek. Terima kasih YB sebab hadir pada malam ni. Jadi hamba rasa cukuplah setakat tu dulu. Istiqdad hak hamba royak tadi tu. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Kita dapat orang panggil panas mula persiapan kita supaya sebagaimana hamba sebut sama-sama dah saat ni, puasa kita ni puasa hak kita puas hati. Puasa hak kita puas hati kerana kita tahu belaka selok-belok puasa ni. Bila kita tahu selok-belok puasa ni, insya-Allah puasa kita insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima Ramadan kita. Walaupun Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita, tapi kita rasa kita puas hati insya-Allah. Jadi ambo setakat tu dululah tazkirah ringkas ambo pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi ilmu dan pengalaman daripada adik kakak yang ada sini. Apa yang penting kita pakak-pakak doa biar Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Kita diberi kesihatan untuk bersama-sama di dalam madrasah Ramadan. Aqulu qali hadza wa sadhima li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.